Hai, selamat sejahtera kepada Dr. Zaliza dan semua rakan-rakan saya yang ada di sini ya. Terima kasih kerana menonton video kami pada hari ini. Syukur kepada Tuhan dan Buddha kerana dapatnya kita bertemu ya pada video kali ini. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat. Mari kita memperkenalkan ya anak murid saya iaitu yang beritu khasnya ya. Sila memperkenalkan diri anda. Hai, saya Ijiashin. Hai, saya Ijiani. Cantik kan mereka berdua? Inilah anak murid iaitu VIP punya tetamu khas saya. Tanpa melengahkan masa, mari kita meneruskan kelas. Baiklah anak muridku, hari ini topik yang kita akan belajar adalah perkara yang amat penting dengan kehidupan kita. Dan perkara ini terdapat di semua rumah. Rumah saya, rumah cikgu, rumah anak murid dan rumah awak anda semua. Ya? Apakah agak-agaknya ya? Apakah ada ni? Apakah Tak tahu Tak apa. Di Jepun ada Doraemon kan? Doraemon ada apa? Poket ajaib. Tapi cikgu pun ada lah di Malaysia. Tapi cikgu punya ialah periuk nasi ajaib. Periuk nasi ajaib. Anak murid cuba buka tengok apa ada di dalam. Apa tu? Apa tu? Apakah itu? Jani dan Jazin. Ada torch lah. Bawa keluarkan tak apa. Bawa keluarkan torchlight. Ada torchlight. Ada kipas. Ya, kipas lagi. Dan periuk nasi. Ha. Agak-agaknya kita belajar tentang apa? Ni semua adalah perkara apa? Peralatan apa agak-agaknya? Peralatan elektrik. Kenapa anda rasa peralatan elektrik? Mengapa? Kenapa? Apakah itu elektrik? Adakah anda tahu? Kelas, apakah itu elektrik? Elektrik itu boleh menghidupkan sesuatu kan? Elektrik itu bahaya. Bagus jawapan anda. Kenapa elektrik bahaya? Pernah dengar kan selalu kata tangan basah-basah tersentuh elektrik mengakibatkan benjatan dan meninggal. Betul? Yes. Dan elektrik juga penting. Tanpa elektrik maka lampu tidak berfungsi dan semua peralatan elektrik pun tidak berfungsi. Kelas. Secara teorinya, apakah itu elektrik? Mari kita lihat. Elektrik merupakan tenaga pergerakan elektron di dalam pengalih dan dia boleh didapati dalam dua bentuk arus, iaitu arus terus dan arus ulang alik, AC dan AU. Bagus. Dan agak-agaknya arus ulang alik ke arus terus yang membekalkan ke setiap rumah-rumah. Dia agak-agaknya apa? Elektrik apa? AV ya. AU. Jawapannya adalah arus ulang alik. Arus AU. Di Malaysia, siapakah yang membekalkan tenaga elektrik kalau di Malaysia? TNB. TNB. Apakah TNB? Tenaga Nasional Berhad. Bagus mereka. Setelah kita tahu apakah itu elektrik, mari kita lihat elemen sistem elektrik. Agak-agaknya ada berapa ya kelas elemen? Rasa-rasanya 4 kan? 4. Betul ke? Betul kan? Rasa betul kan? Kalau kamu kata ada 4, rasa-rasanya yang pertama apa? Agak-agak lah. Sumber. Sumber, beban, kawalan dan Media. yang bagus korang. Mesti pernah buat ulang kaji sebelum datang video. Bagus mereka. Mari kita lihat satu per satu. Elemen pertama dalam sistem elektrik adalah sumber. Apakah itu sumber kelas? Apakah itu sumber? Sumber adalah
sesuatu pembekal arus elektrik supaya beban tersebut boleh berfungsi. Okey, sumber ada dua. Okey, dua contoh iaitu sumber boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Okey, yang boleh diperbaharukan iaitu Matahari. matahari lagi Air. angin, Ombak. iaitu dikira benda-benda semula jadi yang diciptakan oleh Tuhan. Okey, kalau matahari macam mana boleh membekalkan sumber tenaga elektrik tu? Solar. Melalui Solar. solar. Kalau air, Empangan. kalau air, empangan air. Empangan. Okey. Mana air? Kalau angin pula? Angin tak tahu. Okey, tak apa. Angin, ingat tak yang pusing-pusing tu? Ingat Yang tak? kincir angin tu. Dia kincir angin, daun dia berpusing, angin tiup. Dalam kincir tu akan ada sesuatu motor yang menggerak, menjanakan elektrik. Okey. Malaysia bahasa-bahasanya menggunakan mana satu bahasa-bahasa di Malaysia? Empangan air. Ya, empangan air, Solar. solar ataupun ombak. Okay, yang tak boleh diperbaharui apa dia? Sumber yang tidak boleh diperbaharui. Gas. Gas, Nuklear. nuklear, Arang batu. alam batu dan okey. Makna sumber yang tak boleh diperbaharui adalah perkara itu, benda itu gunakan sekali saja. Selepas dah sekali guna dan tidak boleh digunakan lagi. Contohnya arang batu. Setelah arang batu dibakar dah menjadi abu. Abu mana ada fungsi lagi, betul? Betul. Okey. Itu ialah sumber. Yang kedua adalah medium. Apa itu medium, kelas? Medium merupakan pengantaraan antara sumber dan beban. Okey, saya rasa di rumah kan mesti terdapat dua barang, iaitu barang yang berperalatan elektrik lah, yang berwire dan tidak berwire. Okey, seperti periuk nasi. Periuk nasi mempunyai Wire. Okey, apakah contoh bagi yang medium yang tidak berwire? Rasa-rasa tahu tak? Ini. Okey, Dan ini. Torchlight. kerana sumbernya adalah bateri. Dan lagi satu, kamu perlu tahu kan iPad? Tahu? Tahu. iPad ada guna wire tak? Tak. Tak ada kan? Tidak ada. Dan internet seperti internet yang tanpa menggunakan wire. Bahasa Inggeris kita gelar wireless, ya, wireless. Okay. Seterusnya, beban. Beban adalah sebarang peralatan elektrik yang disambungkan kepada litar elektrik untuk membolehkannya berfungsi dan beroperasi. Okay. Contohnya, melihat ni torchlight atau apa, pensuluh cahaya, ya, suluh lampu, ya. Okey. Dalamnya ada mentol. Mentol ini jika kita menggunakan switch buka atau tutup, kita gerakkan kepada buka, maka dia pun akan menyala. Kena ketuk baru dia menyala. Sebab ni dah lama bateri dah nak habis. Ini ialah salah satu contoh lah. Kesan cahaya daripada mentol. Ataupun contoh yang lain, putaran kipas, ya, daripada motor elektrik. Dan juga bunyi, ya, handphone kan, kita telefon bimbit, kita nak dengar lagu, suara kan. Yang pembesar suara tu menghasilkan bunyi. Maknanya bunyi daripada speaker tu ataupun digelar bunyi daripada pembesar suara. Boleh faham? Boleh faham? Faham. Okey, bagus. Mari kita lihat seterusnya,
iaitu terakhir, ya. Elemen sistem elektrik yang terakhir adalah kawalan. Apa itu kawalan, kelas? Okey, kawalan dalam bahasa Inggeris kita gelar control. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu ialah pengawalan arus elektrik secara selamat, iaitu dengan cara putuskan ataupun sambungkan tak. Okey. Seperti biasa, bila kita tahu pengawalan arus elektrik seperti kereta. Kereta ada kereta manual dan kereta automatik. Okey. Bagaimana kalau kita lihat kepada kawalan yang manual, secara manual, iaitu ada suis buka dan tutup, ya, manual. Dan lagi satu seperti contoh lampu ni, lampu sulur, kelas, lampu sulur, ya. Lampu sulur memerlukan suis buka tutup untuk fungsi atau menyala lah, ya. Kalau automatik iaitu peralatan elektrik yang kita hanya perlu membuka suis dia, ya, kepada kepala dia, plug tu kita hidupkan dan kita tekankan kepada suis utama ni untuk dia berfungsi. Contohnya periuk nasi. Okey, kelas. Periuk nasi, ya. Kan ada ni suis, satu suis utama yang di plug kepala kan. Lagi satu yang ada di sini. Apa fungsi ni? Fungsinya untuk bila kita tekan, maka dia akan masakkan nasi sehingga nasi itu menjadi masak dan wangi. Okey, boleh, kelas? Okey, contoh satu lagi lah selain nasi ni, periuk nasi. Contoh satu lagi adalah kalau bahasa Inggeris kita menggelarkan water heater ataupun jug elektrik, pemanas air. Pun sama juga fungsinya dengan periuk nasi. Kita menghidupkan kepala suis tu, kepalanya, ya. Lepas kita hidupkan, lepas tu kita tekan on. Kita tekan on dan sehinggalah air itu mendidih dan masak. Jadi air panas. Itulah fungsinya. Okey, boleh faham, kelas? Boleh. Okey, kelas. Okey, kelas, ada faham? Faham. Boleh? Boleh. Okey, memandangkan kamu berdua sudah faham, maka cikgu ingin menguji kefahaman kamu. Boleh, kelas? Boleh. Bagus korang. Okey, senang saja latihan hari ini, iaitu cikgu dah sediakan peta, ya, peta iPing atau digelar peta pokok lah, ya. Tugasan kamu hari ini adalah untuk menampakkan jawapan yang terdapat di dalam peta tersebut. Jangan risau, jawapan pun cikgu telah sediakan, ya, demi korang. Okey, jawapannya terdapat di pinggan ni, ya, pinggan special ni. Okey, dalam masa 5 minit cuba kamu siapkan tugasan anda. Okey, mari kita lihat. Okey, reka bentuk elektrik. Kita dapat 2 tone. Okay, cuba cari. Ada 2 arus. Apakah itu arus ni? Arus terus. Okey, tampalkan arus terus anda. Arus kurang alik. Okey, tampalkan. Okey, dah mereka dah jumpa 2 jawapan. Okey, sekarang kita lihat jawapan mereka pada elemen pula. Elemen sistem elektrik. Cuba kita lihat. Okey, ada berapa elemen? Ada 4. Okey, 4. Pertama ialah Sumber. okey, sumber. Mana sumber? Tunjukkan. Okey, sumber tampal. Setelah sumber, Medium. medium. Setelah medium Beban. dan Kawalan.
lagi. Manakah contoh semuanya? Cuba cari dalam piring tu, dalam pinggan. Cari contoh. Itu adalah contoh sumber kerana terdapat sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tak boleh diperbaharui. Okey, medium pula. Medium pula. Ingat tak ayat pertama Pengantaran antara Antara sumber dengan beban. Okey. Bagus, tampal juga. Beban pula. Beban pula. Kesan cahaya daripada mentol. Itu adalah contohnya. Contoh. Dan akhir sekali, Pengawalan arus elektrik secara selamat. itu adalah maksud bagi Kawalan. Okey, kelas. Betul tak dia buat kelas? Mari kamu bentangkan apa yang cikgu terangkan. Okey, Ijani, dipersilakan. Okey. Reka bentuk elektrik terdapat dua, iaitu arus terus dan arus ulang-alik. Okey, apa yang dua tu? Apa yang dua tu? Arus terus dan arus ulang-alik. Arus ulang-alik je. Arus ulang-alik ini ialah contoh bagi reka bentuk elektrik. Dua contoh arus lah ya. Okey. Terdapat berapa elemen Jan ni? 4. Sumber, medium, beban dan kawalan. Okey, Jazin cuba terangkan apa itu sumber? Sumber boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Okey, apakah contohnya untuk boleh diperbaharui ya? Cahaya, matahari, angin, ombak. Okey, dan tidak boleh pula? Solar, bateri, jana kuasa, petroleum dan arang batu. Okey, medium pula? Medium? Jani, medium? Pengantaran antara sumber dengan beban. Okey, bagi beban pula Jazin? Kesan cahaya daripada mentol. Putaran kipas daripada motor elektrik. Okey, akhir sekali adalah kawalan. Kawalan adalah pengawalan arus elektrik secara Selamat. Terdapat dua contoh bagi kawalan adalah manual dan Automatik. okey, apa contoh manual? Contoh manual ialah switch buka dan Tutup. tutup. Kalau auto ialah switch pada Perut nasi. ya. Nasib baik ingat. So, tahniahlah dia kerana telah menjayakan menghasilkan ya peta ID. Tahniah dan syabas kepada dua-dua anak murid. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Okey, kelas. Kelas. Cikgu pun telah ajar kamu dan kamu pun telah berjaya menyiapkan pelatihan reka bentuk Elektrik. elektrik. Jadi sebagai penutup ni ya, apakah yang anda faham dengan reka bentuk elektrik? Okey, Ijani atau Ijazin, cuba anda memberikan satu kesimpulan tentang reka bentuk elektrik. Boleh? Boleh. Reka bentuk elektrik terdapat 4 elemen iaitu sumber, beban, medium dan kawalan. Ijani pula? Sumber ialah pembekal arus elektrik supaya beban berfungsi. Medium, pengangkutan antara sumber dan beban. Ada Dua contoh iaitu berwayar dan tidak berwayar. okey, Beban Beban. ialah sebarang peralatan elektrik yang disambungkan kepada litar elektrik untuk membolehkan berfungsi dan beroperasi. dan akhir sekali ialah Kawalan. okey, apakah itu kawalan? Kawalan ialah pengawalan Arus arus elektrik elektrik secara selamat, selamat. iaitu dengan cara putuskan Atau sambungkan litar. Contohnya terdapat dua iaitu manual dan Automatik. okey, apa yang boleh dikaitkan dengan manual? Iaitu switch buka dan tutup. dan juga mentol yang
Mentol apa tu mentol? Mentol. Mentol. Ghost light. Okey. Mentol nyala padam kena ada apa? Kena ada suis buka dan tutup sebagai contohnya. Okey. Dan automatik yang cikgu cakap tadi, periuk, Perut nasi nasi. ajaib dan apa? Pemasak air. Ya, pemasak air. Okey, apakah anda rasa kelas pada hari ini? Apakah anda dua rasakan? Cuba cerita. Elektrik sangat penting Pada kehidupan kita. Ini lagi. Apakah anda rasa secara keseluruhannya kelas pada hari ini? Adakah bagus, membosankan atau macam mana? menyeronokkan Anda pula? dan Menyeronokkan Lagi? dan sangat baik. Ya ke? Kenapa rasa menyeronokkan? Mesti ada sebab. sebab beliau ajaib. Baru ajaib lagi? Dapat belajar dengan baik lebih teliti. Maknanya kita dapat belajar ilmu baru pada hari ini. Okey, boleh kelas? Boleh. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih doktor dan kawan-kawanku dan semua yang lihat video ini. Syukur kepada Tuhan kami berjayakan menghasilkan video ini. Okey, semoga kita bertemu pada masa yang akan datang. Bye bye.